Okay, untuk session pertama ni saya nak cover basic dalam Maya. Okay, so dalam Maya ni first thing yang kita perlu faham ialah Maya ni kita work based on certain task. Okay, so dalam Maya ni kita boleh buat modeling, kita boleh buat rigging, kita boleh buat animation. Okay, kita boleh buat rendering, motion graphics and banyak lagi lah. Okay, so semua task ni kita ada function-function yang berlainan lah. Okay, so dalam Maya kita ada user interface yang tersendiri lah untuk certain task tu. Okay, so kalau kita tengok belah kanan ni, workspace. So sekarang ni kita dalam Maya Classic punya workspace. Okay, so semua UI ni dia dalam Maya Classic lah. Okay, so kalau kita pergi ke drop down ni, kita klik, kita ada banyak lagi user interface untuk task-task yang lain. Okay, so kalau kita tengok, kita ada modeling standard, kita ada different UI untuk modeling expert. Okay, kita ada different UI untuk sculpting, UV, XGen, rigging, animation dan ring, motion graphics, and then kita boleh import kita punya workspace yang sendiri lah. Okay, so contoh kalau kita pergi ke animation. Okay, so Maya dah sediakan UI untuk yang sesuai lah untuk animation, tapi of course kita boleh ubah lah berdasarkan apa yang kita perlu. Okay, so contoh kalau kita cuba klik graph editor ni, kita keluarkan tab dah. Okay, kita boleh susun UI dah berdasarkan keperluan kita sendiri lah. Okay, so mungkin outline ni kita boleh adjust. Okay, mungkin kita nak dia ke sini, ke belah kanan ni. Okay, and every time kita ubah, kita boleh reset balik. So kita pergi ke workspace, kita klik drop down, kita just pergi ke bawah ni, kita pergi ke reset current workspace. Okay, and then Maya akan revert balik workspace tu ke default. Okay, so sama dengan workspace yang lain lah. So contoh rigging. Okay, kita ada tab untuk rigging. Okay, and of course kita boleh reset balik. So kita cuba ubah. Okay, and then kita boleh reset balik. Okay, so buat masa ni kita tukar balik ke Maya Classic. Okay, and saya nak cover bab yang lain pula lah. Okay, so next one kita nak tengok task tab ni. Okay, so sekarang ni kita dalam task modeling. Okay, so kalau kita pergi ke drop down, kita tukar ke rigging. Okay, kita tengok kat atas ni, Windows punya tab ni dia dah berubah mengikut function yang kita mengikut task yang kita ubah lah. Okay, so dalam rigging kita ada function untuk rigging. So kalau kita pergi ke animation, kita ada function untuk animation. Okay, so kalau kita pergi balik ke modeling, okay, kita ada function-function untuk modeling. Okay, and then next one kita nak tengok icon-icon Okay, so basically icon-icon ni dia just shortcut untuk Windows punya tab lah. Okay, so contoh macam sphere ni. So icon ni basically dia create sphere. Okay, kalau kita klik, dia akan create sphere. Ataupun kita boleh juga pergi ke create polygon primitive, create sphere. Okay, so dia just function yang sama. So kalau kita pergi ke create sphere ni, kita nampak icon sphere ni. So basically dia just shortcut key je lah untuk kita tekan function-function ni. Okay, so kalau kita delete, kita create polygon primitive sphere. Okay, so kita dapat hasil yang sama. Okay, so of course sama juga kalau kita tengok atas ni, kita sekarang ni dalam poly modeling punya tab. Kalau kita pergi ke rigging, okay, kita ada task untuk function-function untuk rigging lah. Okay, and then kita ada animation tab. So kita ada function untuk animation, rendering, FX, and of course kita boleh juga create custom. Okay, so kita pergi balik ke poly modeling. Okay, so tak perlu pening sangat icon-icon ni. So dia just basically benda yang sama lah apa yang kita boleh dapat dalam Windows tab ni. Okay, and then next one kita nak tengok viewport kita ni. Okay, so sekarang ni kita dalam perspective viewport. So kalau kita tengok description ni, so dia tulis perspective. So kita dalam perspective punya kamera. Okay, and kalau kita tengok belah kiri ni, dekat bawah ni, so sekarang ni kita tengok sini dia punya panel layout. So sekarang ni kita dalam satu layout je. So kita dalam satu viewport. And kalau kita tengok bawah ni, kita ada 4 panel layout. So bila kita klik, okay, interface kita akan berubah jadi 4 panel layout lah. Okay, so kita ada perspective camera, top camera, front camera dengan side camera. Okay, mungkin nak senang tengok kalau kita create contoh torus ni, kita klik. Okay, kita boleh tengok daripada perspektif kamera. Sehingga kita boleh tengok daripada top kamera, front kamera dengan side
side camera. Okay, so ni sama ada kiri atau kanan lah. Okay, so next one kita nak tengok two panel view ni. So kita klik, kita ada dua panel lah. Okay, and nanti dalam video yang seterusnya nanti kita boleh tengok macam mana kita nak ubah kamera berdasarkan layout ni. Okay, tapi sekarang ni kita dalam perspektif dengan panel ni kita dekat front Z axis. Okay, and next one kita nak tengok outliner. Okay, so ni sangat penting bila kita modeling nanti. Okay, so basically outliner ni dia listkan apa yang ada dalam kita punya scene. Okay, so sekarang ni scene kita just ada torus ya. So dia akan listkan torus. So kalau contoh saya delete torus ni. Okay, so torus tu hilang lah dalam outliner ni. Okay, so kalau kita create sphere, dia akan listkan sphere tu dekat outliner ni. Okay, contoh saya create cube. Okay, dia akan create cube. Kita create torus. Okay, dia akan ada torus tu. Okay, and outliner ni senang juga untuk kita select. So kita boleh create select sphere dekat sini, ataupun kita boleh juga select sphere tu dekat viewport ni. Okay, tapi by default okay, Maya dia akan ada perspektif top, front dengan side kamera ni. Okay, so kalau kita select semua kita boleh delete. Okay, so tu saja untuk section ni, and next section kita akan teruskan dengan lecture yang seterusnya lah. Okay, thank you.